Masih ramai rakyat Kelantan yang berpendapatan 800 bulan, Datuk. Memang kita akui pembangunan fizikal di Kelantan ni lambat berbanding dengan negeri-negeri lain. Sebab lambat ni ialah kita sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, teman-teman yang masih menonton video di channel Ambo Jami Hassan, YouTuber rakyat. Jadi pada yang baru masuk, Ambo Jami Hassan, jangan lupa tekan butang loceng, butang subscribe. Dan setelah anda menonton video ini, kalau rasa video ini bermanfaat, sebarkan kepada rakan-rakan, sebarkan di Facebook, Telegram dan sosmed yang lain. Dan Ambo sangat suka dan bahagia jika penonton, kalau ada iklan, tidak skip. Ambo juga nak minta maaf kalau iklan terlalu banyak dan siapa serabut, skip untuk meneruskan tontonan video ini. Hari ini Ambo nak ulas berkenaan dengan satu video yang keluar kemarin. Datuk Muhammad Ammar menyatakan bahawa mengalu-alukan kedatangan pelabur untuk melabur ke negeri Kelantan dan mengajak perantau yang berada di perantauan supaya balik untuk berkhidmat dan bersama-sama membangunkan negeri Kelantan yang kita cinta. Sebelum itu, Ambo nak kepastian kerana Ambo pernah dengar satu ceramah Datuk Muhammad Ammar pada sebelum pilihan raya yang ke-14. Dalam satu ceramah tu, kalau kita faham dengar ceramah tu, Datuk Muhammad Ammar seolah-olah menjelaskan bahawa pemahamannya tentang pembangunan adalah bangunan yang tinggi dan banyaknya bilangan pusat membeli belah. Adakah Datuk Muhammad Ammar nak mengajak perantau yang berada di luar, di perantauan yang sudah ada kerja, letak jawatan balik ke Kelantan untuk semata-mata nak tengok bangunan tinggi ataupun bekerja sebagai cashier ataupun guard di pusat membeli belah? Jom kita dengar video tersebut. Dari ni pun kita tengok Lemah Sereh yang dulunya jadi tempat orang Nan ni, hari ini menjadi antara pusat komersial ataupun pusat perdagangan yang meriah. Dengan wujudnya Tesco, wujudnya Ion Mall, dan lepas ni Platinum pula. Dan insya-Allah tahun depan mungkin akan bermula pembinaan pasar raya Lulu ataupun Lulu, salah sebuah pasar raya terbesar yang ada di Timur Tengah. Dalam video tersebut, Datuk juga secara jelas menyatakan bahawa Kerajaan Negeri Kelantan sengaja melambatkan pembangunan kerana 3 faktor. Memang kita akui pembangunan fizikal di Kelantan ni lambat berbanding dengan negeri-negeri lain. Sebab lambat ni ialah kita sengaja melambatkan pembangunan ni nombor satu sekali kerana kita nak pastikan supaya pembangunan ini dapat dinikmati oleh rakyat Kelantan. Kalau kita buat dengan laju seperti mana negeri lain, kita ambil dasar yang terlalu bebas, memang Kelantan yang akan maju dan mungkin standing dengan Selangor. Tetapi bahayanya ialah rakyat akan ketinggalan. Orang kampung tak ada turut dengan pembangunan ni. Pemaju ni banyak nak buat projek di Kelantan. Kalau kita lepas dengan gitu, memang cepat pembangunan. Kalau cepat mana semua, tapi rakyat sendiri akan tinggal. Maka sebab tu kerajaan sengaja melambatkan pembangunan ni supaya nombor satu sekali rakyat ni tidak ketinggalan. Faktor yang pertama kerana Datuk kata nak suruh kalau ada pembangunan ni rakyat Kelantan dapat rasa belaka. Tak sejadi seperti pembangunan di luar, ada orang ni ketinggalan dalam pembangunan. Faktor yang kedua, kenapa kerajaan negeri melambatkan pembangunan? Kerana masalah sosial. Hamba terkejut Datuk. Apabila Ambo dengar ceramah Datuk tu, Datuk kata di Langkawi ni orang minum arak ni super minum air kosong. Yang lebih Ambo terkejut, Ambo ni rasa lebih lah naik kali ke Langkawi. Ambo pun tak tahu, rupa-rupanya tempat baiki motosikal ni pun ada jual arak. Ambo terkejut. Supaya di Langkawi tu terlalu bebas sehingga akhirnya orang boleh minum arak supaya minum air sejuk. Orang boleh beli arak dengan terbuka mana-mana. Kedai jual baiki motosikal, kedai beki basikal, orang boleh beli air. Boleh beli dalam gelas, boleh beli dalam supi. Dan yang ketiga lah demi nak menjaga rizak tanah orang Melayu. Kemudian yang ketiga, bapa kita terlambat ni sebab kita nak jaga kedudukan Kelantan. Kelantan ni 90% lebih tanah ni adalah tanah rizak Melayu. Ada sebahagian saja yang tanah kita panggil freehold, terbuka. Kalau kita terlalu cepat membangun,
tanah Rizak Melayu ni akan hilang. Akan hilang dan orang Melayu ni akan kehilangan milik dalam negeri dia sendiri. Jadi ni antara faktor-faktor apa kita di Kelantan ni, bila kita naik metro tahun 90, sampai hari ni kita mengambil pendekatan yang berbeza. Kita sengaja melambatkan pembangunan supaya kita boleh menjaga kepentingan. 3 faktor ni di antara katanya Datuk kenapa kerajaan di Kelantan melambatkan pembangunan. Adakah alasan yang Datuk gunakan 3 faktor itu sudah lagi tidak terpakai? Kerana adakah apabila pembangunan mari ke Kelantan ni akan dapat dinikmati semuanya? Kerana untuk makluman seluruh rakyat Malaysia, rakyat Kelantan masih tidak dapat menikmati hasil daripada roti Kelantan. Rakyat Kelantan masih lagi tertanya-tanya. Setiap kali kami nak ke Kuala Lumpur menggunakan jalan darat, kami akan tengok betapa licinnya bukit kami. Tetapi di manakah hasil bumi itu digunakan? Di manakah semua pendapatan negeri yang telah pun hampir melicinkan bukit-bukit, hutan-hutan di Kelantan diagihkan kepada rakyat Kelantan? Jadi kita tertanya-tanya, di mana semua kekayaan itu? Maka kalaulah hasil kekayaan itu pun kami tidak dapat menikmati, bagaimana pula dengan alasan kononnya Datuk melambatkan pembangunan kerana takut rakyat Kelantan ketinggalan? Jadi amo kira adakah rakyat Kelantan tidak akan ketinggalan kalau pembangunan dipercepatkan? Adakah tanah Rizak Melayu Datuk kata dulu kita melambatkan pembangunan kerana takut Rizak tanah Melayu ini tergadai kepada orang bukan Melayu? Adakah masalah itu juga selesai? Dan adakah masalah sosial tidak akan berlaku sekiranya pembangunan mari ke Kelantan? Apalah, andai kata kesemua 3 faktor itu kerajaan negeri telah pun dapat selesaikan. Ada strateginya, ada caranya, tak apa. Kita bersiap sedia untuk menerima pelabur masuk ke Kelantan. Namun pelawaan Datuk supaya perantau yang berada di perantauan balik ke Kelantan ni menjadi tanda tanya kepada perantau. Adakah peluang pekerjaan ini telah pun bertambah? Kerana Datuk telah hajuk orang luar balik ke Kelantan ni. Adakah pengangguran di Kelantan ni berkurangnya? Adakah rakyat Kelantan ni telah dapat kerja? Kerana yang mau tahulah Datuk, ambo yang berada di Kelantan ni, ambo mendengar rintihan orang Kelantan apabila tak boleh lagi berniaga di tepi jalan, ramai orang kita, ramai anak muda yang hilang pekerjaan. Sama juga masih ramai orang di Kelantan Datuk yang hilang pekerjaan kerana kedai makan banyak yang gulung tikar selepas PKP. Ambo bimbing Datuk mengajak perantau-perantau balik ke Kelantan. Akhirnya mereka letak jawatan, balik ke Kelantan, mereka menambahkan bilangan penanam anggur di Kelantan. Sudahnya balik ke Kelantan jadi penganggur. Itu yang kita bimbing Datuk. Perantau juga tertanya-tanya, adakah kepulangan perantau ke Kelantan ni akan disambut dengan air teh obeng? Comel. Air Kelantan. Air Kelantan cantik. Baguslah daripada tak ada air tu, baik ada air. Sekurang-kurangnya ada air lah, bersyukurlah ada air daripada tak ada air tu. Terima kasih kerajaan negeri Kelantan. Buaya air. Air ke apa ni Air Nescafe Oil. Kalau orang kata tak boleh. Kalau orang kata marah. Kalau kita ayat teruk-teruk kerajaan negeri Kelantan kan, dia kata kita ni hina ulama. Ulama kepala bapuk dia lah gitu. Adakah perantau yang balik ni Datuk akan diminta untuk minum air di tepi perigi dan mandi di Sungai Kelantan? Ambo besar dengan air telaga, air cematu boleh jadi esko, boleh ada. Ambo yang bodoh nak minum air telaga tu. Besar ni baru temu air baik. Daripada bodoh besar kapur dengan air telaga tu. Tepi kubur duduk kecil pun tepi telaga tu, basuh berok tepi telaga tu, basuh kain tepi telaga tu. Molek-molek ada boleh jadi esko, boleh lawek amnu molek-molek ada. Adakah apabila perantau balik ke Kelantan, perantau akan dipersalahkan kerana setiap kali musim perayaan akan berlaku masalah tiada air, masalah sampah yang banyak, masalah jalan yang sesak, masalah kesukaran untuk mencari tempat parkir. Setiap kali berlaku musim perayaan, perantau akan dipersalahkan. Nah, jikalau perantau balik ke Kelantan, adakah Kelantan bersiap sedia
dengan apa yang saya kata tadi. Masalah air, masalah pengurusan sampah, masalah parking. Dan parking di Kelantan lebih mahal daripada parking di Shah Alam. Dan yang keempat adalah masalah sesaknya jalan raya. Jam. Learning dengan tidak ada perantau pun tengah hari jam. Banyak jalan-jalan yang tidak dibuka. Banyak jalan-jalan yang bluebell. Banyak jalan-jalan yang rosak. Parit yang bersumak. Adakah pihak negeri, pihak kerajaan negeri telah pun cuba menyelesaikan masalah ini? Adakah Datuk juga mengharapkan perantau balik ke negeri Kelantan, negeri yang kita cinta ini, lalu mereka bersabar. Bersabar di saat wakil rakyat tambah gaji, dapat bonus. Tapi perantau balik ke Kelantan, sabarlah dengan apa yang ada. Dan pada hujung minggu, untuk menghiburkan diri, pergi tengok kapal terbang naik. Kadang-kadang pergi tengok kapal terbang turun sambil makan kacang. Adakah Datuk mengharapkan perantau yang telah hidup di Kuala Lumpur, hujung minggu boleh ke taman, boleh tengok wayang, bersantai bersama keluarga, balik ke Kelantan, nak hidup cara begini? Adakah Datuk rasa perantau yang hidup di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, dapat menerima keadaan hidupnya di Kelantan? Untuk makluman semua, masih ada rakyat Kelantan yang terhibur melihat kapal terbang naik. Kenapa? Kelantan ni tempat kita nak mencari kedamaian pun tak ada. Akhirnya dengan melihat kapal terbang naik, dengan melihat kapal terbang turun, boleh menghiburkan hati kami di Kelantan. Antara benda yang paling kuat dibincangkan apabila Datuk mengajak perantau balik ke negeri Kelantan adalah berkenaan dengan jurang pendapatan rakyat Kelantan dengan negeri lain. Masih ramai rakyat Kelantan yang berpendapatan 800 bulan, Datuk. Adakah perantau yang sebelum ini bekerja di Kuala Lumpur dengan gaji 3,000, 3,500 akan balik untuk menerima gaji 800 bulan? Adakah kerajaan negeri telah pun cuba ataupun kerajaan negeri ada cara untuk menyelesaikan jurang pendapatan gaji negeri Kelantan dengan gaji di Selangor? Kerana alhamdulillah YB Exco telah pun berjaya mendapat gaji yang lebih daripada sebelum ini. Kerajaan negeri telah pun menyelesaikan masalah jurang pendapatan di antara di kalangan adun-adun Kelantan dengan adun negeri lain. Hampir sama dengan adun di Penang, hampir sama adun di Selangor. Cuma yang menjadi persoalan, bagaimana pula dengan jurang pendapatan rakyat Kelantan? Ambo secara jujurnya Datuk bersetuju dengan cadangan Datuk. Cuma ambo tak mahu cadangan Datuk ni seperti kokok berderai-derai, ekor bergelombang tahi. Orang Kelantan kata buah besar, Datuk. Buah aja besar, hakikatnya tak ada gapo. Kenapa? Kerana kami telah melihat bagaimana PAS, Kerajaan Negeri Kelantan, berbuah besar, kecek besar. Kononnya nak melaksanakan hudud, nak melaksanakan RUU 355. Dah jadi kerajaan, habuk pun tak ada, Datuk. Kami rakyat Kelantan, Datuk, tak kiralah perantau ko, orang Kelantan duduk di Kelantan ko, mengharapkan kerajaan negeri menyiapkan, menyelesaikan fasiliti di Kelantan. Masalah parking, Datuk, masalah parit, Datuk, masalah air, masalah tamir uduh, tamir bahaya. Banyak masalah lagi di Kelantan ni, Datuk. Sebelum Datuk nak panggil pelabur mari ke Kelantan, kita selesaikan dulu masalah ni, Datuk. Biar rakyat puas hati, insyaAllah pelabur pun mari, Datuk. Dan kalau gaji di Kelantan 2,500, di Kuala Lumpur 3,500, amo yakin, Datuk, rakyat Kelantan masih sedia untuk berkhidmat di negeri Kelantan. Yang menjadi masalah ni, Datuk, hijau pun tak ada. Amo mengharapkan jemputan Datuk Muhammad Amar ni bukanlah sekadar buah besar, tetapi betul-betul nak mengubah landscape negeri Kelantan. Ambo secara jujurnya gembiralah kerana akhirnya bercakap tentang pelabur, bercakap tentang FDI, bercakap tentang pembangunan negeri Kelantan. Dan bukan lagi pembangunan membina bangunan yang tinggi ataupun membina banyaknya pusat membeli belah. Tetapi mengharapkan pelabur yang betul mari ke Kelantan. Ambo kira dah, Datuk, sebelum kita nak mari pelabur-pelabur besar ni, mungkin kita boleh perkemaskan negeri Kelantan ni, perbanyakkan kilang-kilang kecil seperti mana di Vietnam. Kita boleh bina kilang yang kecil-kecil dan mungkin boleh menambah peluang pekerjaan, dan insya-Allah lepas tu pelabur mari ke Kelantan. Kerana faktor geografi Kelantan ni berdekatan dengan Thailand, sangat untung, Datuk. Kita tak mahu dah, Datuk, kerajaan negeri yang bercakap nak buat pembangunan, nak buat Islam, akhirnya apa tak buat, gaji saja naik, tetapi Kelantan kekal di antara negeri yang tercorok kerana miskin. Jadi ambo harap kerajaan negeri Kelantan insaf sebelum ditolak oleh perantau, sebelum ditolak oleh rakyat Kelantan. Dan ambo harap kerajaan negeri buktikan membangun bersama Islam ni dengan tindakan, bukan sekadar laungan
lau membangun bersama Islam, tetapi masalah sampah, masalah pakai, masalah parit, masalah lokal diurus bukan cara Islami. Kami rakyat Kelantan sentiasa menyokong apa saja usaha yang baik. Amara bakal ambil Kelantan Datuk Muhammad Amar, dia bercakap dan bertindak. Bukan hanya bercakap buah, tapi habuk pun tak ada. InsyaAllah rakyat Kelantan menilai kerajaan negeri hari ini. Dan jikalau kerajaan negeri di bawah pimpinan PAS masih gagal, Ambo yakin pilihan raya yang ke-15 bukan setakat perantau, rakyat Kelantan pun akan menolak. Kerajaan parti yang hanya bercakap saja besar, tindakannya tiada. Sebarkan video ini kepada perantau, sebarkan video ini kepada semua rakyat Kelantan. Semoga Kelantan terus maju jaya. Terima kasih, sebarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.